Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar, terutama sekali tingkatan 2, kelas Reflesia, kelas Anggrek dan kelas Cepaka sebab cikgu mengajar kamu. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu nak tunjukkan satu video terlebih dahulu. Okey, jadi marilah kita tengok bersama-sama. お停電なんでこの建物だけじゃないんだって。全ての列車ストップしております。電池もダメで。これってただの停電じゃないですよカードは使えません。どこ行くんだ水を確保できる山を目指してみる。大丈夫だ任せとけ俺についてくればなんとかなる矢口監督最新作サバイバルファミリー。 Okey, cikgu ceritakan sikitlah mengenai video tadi tu. Sebenarnya video tadi tu adalah diarahkan oleh seorang pengarah Jepun iaitu bernama Shinobu Yaguchi. Filem ni pada tahun 2017. Sebenarnya ia mengisahkan satu bandar di mana bandar ni tiba-tiba ditimpa malapetaka ataupun bencana lah, iaitu ketiadaan elektrik. Walaupun apa-apa saja tenaga elektrik, sama ada bateri ke, lagi-lagi kalau gunakan telefon, gunakan laptop, semua tak ada tenaga. Jadi apa yang jadi kat bandar ni, ia menjadi kepada masa silam yang lalu, iaitu tiada penggunaan elektrik. Sampaikan satu tahap tu mata wang pun dah tak boleh digunakan. Sampaikan kita terpaksa gunakan sistem yang lama, iaitu sistem barter. Kalau nak ambil barang ni, kena tukar dengan barang ni. Contoh, dia nak beli ayam, kau ada pisang tak? Kena bagi pisang. Macam tu. Itu adalah sistem barter. Okey, jadi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah mengenai elektrik. Sebelum tu, cikgu nak tanya juga ni, apa pendapat kamu kalaulah perkara yang macam dalam filem ni terjadi kat negara kita, apa yang akan berlaku? Cikgu akan beri soalan ni dalam latihan, nanti kamu akan jawab. Kamu tulis je kat situ pendapat kamu. Okey. Seperti mana yang cikgu cakap, hari ni kita akan belajar mengenai reka bentuk elektrik, iaitu first kali kita kena kenal dulu elemen sistem elektrik. Okey, untuk hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran pelajar akan dapat mengenal pasti kesemua elemen sistem elektrik, iaitu pertama sekali sumber, kedua medium, beban dan kawalan. Okey, untuk bahagian hasil pembelajaran ni, nanti bila dah habis kamu tengok video ni, saya nak kalau boleh kamu semua dapatlah mencapai objektif pembelajaran ni, iaitu kena pasti kesemua elemen ni, boleh ingat semua tu. Okey, kita mulakan dulu dengan peralatan lama yang digunakan pada masa dulu. Kita start dengan yang pertama, iaitu pada bahagian sini. Ni apa benda sebenarnya? Cikgu nak tanya kamu, pada gambar ni menunjukkan barangan apa? Okey, sebenarnya barangan ni adalah, alatan ni adalah streka. Streka pada zaman dahulu, iaitu streka arang. Streka arang ni diperbuat daripada tembaga. Jadi cara gunakan dia, kita bakarkan kayu api, kita masukkan arang-arang tadi tu dalam bahagian streka ni lah. Lepas tu dia panas dan kita boleh menggosok baju. Tapi kelemahan dia, kalau kita gunakan, mungkin baju boleh jadi hitam sebab terkena abu. Yang kedua adalah, kita tengok sini adalah dapur kayu yang lama. Kita guna dapur kayu api. Kita tak ada lagi guna dapur elektrik ke dapur gas lagi. Ini adalah zaman dahulu. Okey, seterusnya adalah lampu pelita. Ni tahu kan lampu pelita kan, pakai minyak tanah. Sekarang kita dah ada macam-macam jenis lampu. Lampu LED ada, lampu pendaflor, lampu pijar. Okey, seterusnya adalah bahagian ni, mesin type. Okey, mesin type ni zaman dahulu kita gunakan untuk buat apa-apa laporan ke, surat rasmi, surat tak rasmi. Tapi sekarang ni kita dah gunakan laptop, kita dah gunakan komputer. Okey, dah last kali ni, apa benda ni? Dah last kali ni, apa benda ni? Okey, ada antara kita yang kata benda ni rehal untuk Al-Quran. Bukan. Dia memang bentuk macam rehal, tapi benda ni adalah pengukur ataupun
kukur kelapa. Yang sekarangnya adalah mesin kelapa parut. Dulu kita gunakan ni, kukur kelapa. Okey, seterusnya adalah mengenai elemen sistem elektrik seperti mana yang cikgu dah cakapkan dalam hasil pembelajaran. Yang pertama sekali adalah sumber, kedua adalah medium, ketiga adalah beban dan keempat adalah kawalan. Okey, untuk bahagian sumber terbahagi kepada dua, iaitu sumber yang boleh diperbarui dengan sumber yang tidak boleh diperbarui. Kita tengok satu-satu. Okey, sumber yang boleh diperbarui ni adalah sumber yang boleh diguna semula, iaitu angin, air, matahari dan ombak. Seperti mana kita tahu, sumber yang boleh diguna semula ni, sebab apa dia boleh diguna semula? Sebab angin, air, matahari dan ombak ni sentiasa ada, dia takkan habis. Selagi mana bumi ni masih hidup, dia takkan habis. Okey, seterusnya sumber yang tidak boleh diperbarui adalah sumber yang tidak boleh digunakan semula. Contohnya petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear. Bahan-bahan di bawah ni seperti petroleum, arang batu ni, dia tak boleh habis. Bukan tak boleh habis, dia tidak boleh digunakan semula disebabkan sebab dia bahan yang terhad. Dia boleh habis. Contohnya macam petroleum, kita ambil kat tengah laut kan, satu masa nanti dia akan habis juga. Dia tak akan sentiasa ada. Okey, seterusnya adalah sumber yang boleh diperbarui. Kita mulakan dengan bahagian angin. Okey, untuk bahagian angin, pertama sekali yang kamu kena tahu, ini untuk pengetahuan am sajalah. Di Malaysia terdapat 2 kincir angin di Pulau Pantian Terengganu. Ada 2 kincir angin tu. Lepas tu kincir angin ni sebenarnya dia perlukan 36 km per jam untuk menjana kuasa elektrik. Purata angin di Malaysia pula cuma ada 7.2 km per jam sepanjang tahun. Jadi perkara ni bukanlah kita cakap tak boleh kita nak gerakkan kincir angin dekat Malaysia, tapi benda ni agak sukar lah. Mungkin Malaysia boleh juga gerakkan ataupun janakan kuasa elektrik menggunakan kincir angin, tetapi kena mungkin ubah design, ubah corak, ubah reka bentuk pada kincir angin tu supaya boleh menerima jumlah angin yang sedikit dan boleh menghasilkan tenaga elektrik. Macam tu. Okey, untuk bahagian kedua iaitu kelebihan. Pertama sekali adalah kos yang berpatutan. Dalam pembuatannya, kosnya bukanlah kita nak kata senang-senangnya murah, tapi berpatutan lah, kena dengan harga. Okey, yang kedua adalah angin adalah percuma. Kelebihan lah, sebab angin kita tak perlu bayar kalau kita nak guna. Kita gunakan tenaga daripada alam. Okey, untuk kekurangan, pertama sekali adalah terhad pada kawasan yang berangin. Seperti mana yang cikgu dah terangkan tadi, ia memerlukan 36 km per jam untuk menjana kuasa elektrik. Jadi kalau kawasan tu kurang berangin, susahlah kita nak guna kan tenaga angin ni. Jadi untuk bahagian untuk seterusnya, itu B, memerlukan banyak menara. Sebenarnya untuk jana kincir angin ni, kita tak boleh ada macam 1-2 je menara turbin. Kita panggil menara turbin lah, tenaga angin ni. Kita kan ada banyak supaya benda ni boleh menjana lagi banyak elektrik. Kalau setakat ada 1-2 memang tak banyak lah kita boleh jana. Okey, untuk seterusnya adalah memerlukan penyimpanan tenaga yang mahal. Penyimpanan tenaga yang mahal ni boleh dikatakan seperti sebenarnya bateri. Bateri yang digunakan untuk menyimpan tenaga elektrik yang dihasilkan oleh kipas turbin angin yang kira menara turbin angin ni. Dan seterusnya adalah risiko runtuh jika berlaku ribut. Okey, seterusnya adalah bahagian tenaga matahari. Untuk tenaga matahari pula, pengetahuan amnya adalah 17 ekar panel solar mampu menghasilkan kira-kira 12,000 kilowatt tenaga elektrik yang cukup untuk setahun bagi menampung kira-kira 5,000 rumah. Okey, kilowatt ni adalah satu unit untuk tenaga elektrik. Seperti mana contoh, kalau jarak kita gunakan sentimeter, kita gunakan meter. Kalau berat kita gunakan kilogram kan. Seperti mana elektrik pun ada unit dia. Okey, untuk kelebihan kita tengok.
solar adalah percuma ataupun tenaga matahari adalah percuma. Ialah sebab dia adalah tenaga daripada alam. Okey, untuk kos penyelenggaraan murah. Ini hanya untuk kos penyelenggaraan. Maknanya kalau ada rosak ke, kalau ada tercabut skru ke apa, kos penyelenggaraan dia murah je lah. Untuk kekurangan dia pula, untuk yang pertama adalah proses pemasangan panel ni mahal. Proses pemasangan ni lah, panel solar ni. Ini namanya panel solar. Yang kedua adalah terhad pada kawasan yang mempunyai pancaran matahari yang mencukupi. Jadi kalau kawasan tu macam, cikgu bagi contoh lah, macam suasana dekat Malaysia ataupun cuaca dekat Malaysia, kadang kita tak selalu matahari terang je kan, kadang ada mendung. Jadi perkara ni susah lah kalau panel tu nak kumpulkan tenaga solar. Okey, untuk seterusnya adalah memerlukan kawasan yang luas untuk menjana elektrik. Basically ataupun biasanya sebenarnya untuk memasang panel solar ni, kita memerlukan kawasan yang luas untuk menjana elektrik ni. Kita gunakan kawasan di atas bumbung. Tapi kalau untuk projek berskala besar, biasanya dia akan gunakan satu tanah yang luas. Jadi kalau perkara ni mungkin dia akan mengganggu ruang lah. Dia akan menyebabkan kita tak dapat menggunakan tanah tersebut yang kita boleh gunakan untuk tujuan lain. Okey, untuk yang bahagian D, yang keempat, iaitu memerlukan penyimpanan tenaga yang mahal. Seperti mana juga tenaga angin, itu kita perlukan bateri dia untuk menyimpan tenaga elektrik tadi yang dihasilkan oleh panel solar. Okey, seterusnya untuk bahagian air. Sebenarnya kat sini bahagian air ni, ini dinamakan stesen jana kuasa elektrik ataupun stesen jana kuasa hidroelektrik. Sebab hidro dia pakai air. Okey, pertama sekali kita gunakan kita perlu membuat satu empangan di satu bahagian sungai. Okey, nanti air sungai ni akan mengalir di bahagian tengah dan terus ke bahagian turbin. Turbin ni pula akan memusingkan atau menggerakkan dinamo dan tenaga elektrik terjana. Daripada situlah, bila air ni turun, biasanya daripada kawasan tinggi ke rendah, air akan mengalir dengan sangat laju. Jadi bila laju, lagi lajulah turbin ni boleh digerakkan. Okey. Kita pergi kepada bahagian kelebihan. Okey, yang pertama, kelebihan dia mengalirkan air ke kawasan yang kering. Okey, sebenarnya fungsi empangan ni kadang ada kawasan yang kemarau, ketiadaan air. Jadi ada saluran yang akan mengalirkan air ni ke kawasan yang kering. Okey, selain tu kekurangan dia, yang pertama adalah sumber yang terhad bergantung pada aliran air. Kalau kawasan tu tak ada air, kita tak boleh lah nak salurkan tenaga elektrik ni. Yang kedua adalah kemusnahan alam sekitar. Kita tengok, walaupun benda ni ada bagusnya, tapi kemusnahan alam sekitar kita tak dapat elakkan jika kita buat empangan. Sebab pada asalnya, sebenarnya pada bahagian sini sebenarnya terdapat kira alam sekitar, iaitu hutan yang ada flora dan fauna, ada haiwan semua. Jadi bila buat empangan ni semua tenggelam. Jadi itulah yang menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Yang ketiga adalah empangan pecah berisiko menyebabkan kematian. Betul. Bila empangan ni pecah, air ni akan membuak, mengalir sampai ke bawah dan akan membanjiri kawasan yang ada kat bawah sana. Itu yang boleh menyebabkan kematian. Okey, seterusnya adalah sumber yang boleh diperbarui, iaitu ombak. Okey, cikgu bacakan. Ombak dihasil oleh tiupan angin di atas permukaan laut. Wujud tenaga yang besar di dalam ombak. Ombak diarahkan ke satu ruangan sempit bagi meningkatkan kuasa dan saiznya. Ombak kemudian disalurkan ke kawasan mengumpul bagi memusingkan turbin. Okey, konsep dia sama. Ianya memusingkan turbin juga. Okey, konsep dia sama. Ia memusingkan turbin juga. Tapi cikgu terangkan, okay, tengok bahagian gambar ni. Sebenarnya ini bahagian warna merah ni dengan yang warna biru ni sama. Okey, yang warna merah ni adalah pelampung besi. Apabila ombak melanggarnya, ombak kan dia ada naik, ada turun. Jadi pelampung ni akan naik turun dan
menjana tenaga elektrik menggunakan pam hidrolik. Dipanggil hidrolik, sistem hidrolik ni adalah pam. Dia akan turun naik dan akan menggerakkan turbin di bahagian sini. Seperti mana yang tadi pun, macam jana kuasa hidroelektrik pun gunakan turbin juga, macam tenaga angin pun gunakan turbin juga. Seperti mana ni, sama juga. Okey, seterusnya adalah sumber yang tidak boleh diperbarui. Okey, jadi cikgu satukan semua ni sebab semua sistem ni sama. Dia gunakan, kita panggil generator terma. Ni bahasa Inggeris, minta maaf cikgu tak tukar lagi. Okey, petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear gunakan satu sistem yang sama, iaitu kita tengok bahagian sini. Okey, di kawasan sini adalah kawasan air panas lalu. Okey, kondenser. Okey, bila air panas lalu di bahagian sini, okey, kita tengok bahagian sini. Okey, pertama sekali, fuel is burn, bermaksud minyak dibakar. Okey, tak kisahlah kalau minyak lah, iaitu petroleum. Kalau arang batu, kalau gas dan tenaga nuklear akan prosesnya semua di sini, empat bahan tadi tu. Dia akan panaskan air dan dilalukan di kawasan panas ni dan akan jadi uap. Bila dia jadi uap, dia akan memusingkan turbin ni dan turbin ni akan memusingkan dinamo. Dan dinamo akan menyalurkan saluran elektrik kepada menara elektrik. Fungsi dia sama je. Konsep dia semua memusingkan turbin, menggerakkan dinamo. Okey, kita tengok perubahan tenaga dia. Pertama sekali adalah tenaga kimia, iaitu datang daripada 4 bahan ni, iaitu petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear. Okey, seterusnya dia akan bertukar menjadi tenaga haba, iaitu bahan api tadi ni, tenaga kimia ni, dia bakar kira dia panaskan air kat dalam ni hingga menjadi uap. Kemudiannya bila uap ataupun steam, dia panggil steam, dia akan pergi ke turbin menghasilkan tenaga kinetik yang menggerakkan turbin tu. Dan apabila sampai ke dinamo, ia akan menjanakan tenaga elektrik. Okey, seterusnya adalah medium. Okey, pertama sekali medium adalah antara sumber dan beban. Okey, berfungsi untuk mengalihkan arus elektrik dan terbahagi kepada dua, iaitu berwayar dan tanpa wayar. Okey, medium ni sebenarnya bahan pengalih arus elektrik, iaitu wayar. Kita kena fikir wayar saja. Okey, tapi dia terbahagi kepada dua, iaitu wayar dengan tanpa wayar. Yang pertama sekali, gambar yang cikgu tunjukkan tu adalah salah satu contoh yang tanpa wayar, sebab ini adalah charger tanpa wayar. Wireless lah, kita panggil wireless. Kedua, ni siapa tak tahu ni, ini adalah earpod. Earpod adalah earphone yang tanpa wayar. Dia pun kira medium, dia tak tanpa wayar. Okey, yang ketiga, yang ni adalah kipas angin kecil lah, pakai USB. Yang ni ada wayar. Jadi medium dia adalah wayar. Medium tu adalah apa-apa benda yang mengalihkan arus elektrik. Itu dia panggil medium. Okey, untuk bahagian beban, peralatan elektrik yang disambung pada litar menghasilkan kesan cahaya, bunyi atau pergerakan. Okey, untuk contoh kesan cahaya adalah mentol. Mentol ni adalah beban dia. Kedua adalah speaker ataupun pembesar suara. Pembesar suara ni adalah beban yang menghasilkan bunyi. Dan ketiga adalah pergerakan, iaitu mixture ataupun pemutar. Pemutar ni akan memutarkan ni bahagian bawah ni. Biasanya orang akan buat kek kan. Itulah beban. Seterusnya adalah kawalan. Pengawalan arus elektrik dengan selamat dilakukan secara manual atau automatik. Okey, siapa tahu yang ni? Okey, yang ni sebenarnya adalah kita panggil DB box ataupun kotak suis utama ada pada bahagian rumah. Ini adalah fungsi kawalan untuk elektrik di dalam rumah. Dia boleh jadi auto, boleh jadi manual.
Manual bila kita sendiri yang off kan. Auto apabila biasanya bahagian sini bila terlebih elektrik ataupun rumah kena sambar putih, dia akan automatik tertutup sebab sebab arus elektrik tu terlampau banyak lah. Okey, untuk bahagian penutup akhir sekali, okey, cikgu boleh simpulkan semua ni. Kalau kamu nak ingat empat-empat elemen ni, kamu kena ingat streka. Sebab streka ni dia ada empat-empat elemen. Yang pertama ialah sumber, iaitu sumber tu sebenarnya datang daripada plug streka tu. Sumber dia adalah pada elektrik yang kita masukkan dalam streka menggunakan plug. Yang kedua adalah medium. Medium adalah wayar. Wayar. Kira medium tu adalah di antara sumber dengan beban. Beban ni. Okey. Beban. Ini adalah bebannya. Tadi yang cikgu cakap, contoh beban adalah menghasilkan cahaya, menghasilkan bunyi dan menghasilkan pergerakan. Tapi untuk streka, dia menghasilkan haba. Okey. Dan akhir sekali adalah streka juga mempunyai kawalan, iaitu kawalan secara manual, dia tak ada auto. Belum ada streka yang auto lagi cikgu rasa. Dia bahagian sini. Okey, jadi itu sajalah untuk pelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat ilmu lah sedikit daripada apa yang cikgu ajar. Nanti cikgu akan hantar latihan melalui WhatsApp lah. Okay, cikgu harap kamu semua sentiasa mematuhi perintah kerajaan, iaitu perintah kawalan pergerakan, dan sentiasa jaga kesihatan diri. Walaupun kat rumah, sentiasa cuci tangan, jaga kebersihan diri. Kalau rasa sakit, pergi terus jumpa doktor, sebab kita risau zaman sekarang ni. Okay, sentiasa jaga diri. Okay, take care dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.